Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah. Kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah, ruang yang Allah berikan, peluang yang Allah sediakan, kita syukur pada Allah. Kerana kita dikurniakan kenikmatan-kenikmatan, semoga kita kekal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Masya Allah, ramai Ustaz tengok hari ini di Masjid Al-Hasanah. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa kepimpinan Masjid Al-Hasanah kerana sudi memberikan ruang. Kita ada juga yang saya difahamkan sahabat-sahabat mu'alaf kita. Kita ada adik-adik tahfiz kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dilupakan para penonton di TV yang mengikuti Al-Kuliah. Semoga Allah memberikan kebaikan, kerahmatan, kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah masuk 10 hari yang terawal dalam bulan Ramadan. Syukur kita. Alhamdulillah, kerana Allah berikan kesempatan untuk kita melakukan ibadah khususnya di awal-awal bulan Ramadan. Kalau di siangnya kita puasa, di malam hari kita berqiyamul lail. Jadi insya-Allah tajuk yang kita akan kupaskan pada hari ini iaitu mujahadah di 1/3 malam. Maka rugilah apabila sampainya bulan Ramadan, ketika mana Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, iza dakhalal Ramadan, bila masuknya dalam bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka seluas-luasnya pintu syurga Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka Allah. Jadi di hari bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, sudah pasti yang kita nak rebut tuan-tuan muslimin muslimat adalah qiyamul lail, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu selalunya kalau 10 hari yang terawal ni masih steady lagi ni ramai. Bila masuk 10 hari yang dah pertengahan itu, dia dah mula separuh. Bila 10 hari yang terakhir, waktu tu ibu-ibu, ayah-ayah, selalunya ibulah, Ustaz, saya nak buat ketupat, nak tukar langsir. Yang tu yang tinggal 1 soft, 2 soft, 3 soft je kadang-kadang. Sebab tu saya cadangkan pihak masjid, kan, lepas daripada ni 10 yang terawal ni, awal-awal ni masih penuh, ambil gambar, snap gambar, letak kat depan. Tengok siapa yang tak datang, pangkah. Hujung sekali kita tahu siapa yang tak hadir dan tak datang. Sebab tu kita syukur kepada Allah kerana Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita merasai Ramadan, merasai malam-malam iaitu malam-malam kerahmatan, dan insya-Allah kalau kita istiqamah seperti sekarang, maka kita doa semoga kita boleh berjumpa dengan satu malam, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, satu malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi inilah yang kita nak sebutkan apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita buat, bagaimana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Maka kita akan ambil cerita-cerita yang diberikan kepada kita melalui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang qiyamul lail, apa makna qiyamul lail? Dia terdiri daripada 2 perkataan. Satu perkataan qiyam, satu lagi perkataan al-lail. Maknanya qiyam itu berdiri, al-lail itu malam. Maknanya bangun malam. Jadi ada orang tanya, Ustaz, kalau saya pergi tandas tu aci tak? Dia kata. Bangun juga. Bukan tak bangun, bangun tapi pergi toilet, pergi tandas. Lepas tu tidur balik. Dinama tak adik-adik qiyamul lail? Yang tu tak qiyamul lail, itu qiyam pergi tandas. Jadi qiyamul lail ini mestilah dibangunkan, didirikan. Kita mendekatkan perbuatan menghidupkan malam hari dengan mendekatkan diri kita kepada Allah.
apa sahaja perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, sama ada kita membaca Al-Quran, sama ada kita berzikir, sama ada kita bertahajud, sama ada kita melakukan wirid, zikir dan sebagainya, dengar ceramah dan sebagainya, ia termasuk dalam qiyamul lail, kata ulama. Apa sahaja perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, yang boleh mendatang menjemput kerahmatan Allah, bukan saja kita mendirikan itu dengan mengerjakan solat, baca Quran, kita zikir, berdoa, maka ia termasuk dalam qiyamul lail, kata para alim ulama. Kita tertanya-tanya, sebab apa kita kena bangun malam? Bukankah sudah cukup kita solat 5 waktu? Maka jawapannya kita tengok pada yang sebaik-baik untuk kita ikut, qudwatul hasanah, iaitu kita mengikut Nabi SAW. Ketika mana Aisyah radhiyallahu anha lihat baginda Rasulullah, dia tengok, Aisyah tengok Nabi SAW yang mana tumit Nabi pecah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau solat sehingga pecah tumit?" Tumit Nabi pecah. Sebab apa? Sebab berdirinya Nabi SAW melakukan qiyamul lail. Nanti kita akan tengok sifat bagaimana Nabi SAW mendirikan solat malam. Maka apa jawapan Nabi SAW ketika mana Aisyah tanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau bersusah payah sedangkan baginda Nabi SAW telah diampunkan dosa yang dulu dan yang akan datang, dan Nabi adalah orang yang pertama akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala?" Jawapan Nabi apa dia? Maka kata Nabi SAW kepada Aisyah, "Afala akunu 'abdan syakur?" Bukankah aku perlu menjadi hamba yang bersyukur? Ini baginda Rasulullah. Jadi Nabi SAW walaupun telah diampunkan dosa, baginda Rasulullah adalah kekasih Allah, utusan Allah. Nabi adalah orang yang akan masuk ke dalam syurga. Maka ketika itu Nabi SAW mendirikan malam. Kemudian Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dengan doanya, zikirnya, bacaan Al-Qurannya, solat malamnya, sehingga kata para alim ulama, solatnya baginda Nabi SAW boleh capai 1 rakaat surah Al-Baqarah. Rakaat pertama surah Al-Baqarah, bukan alif lam mim Allahu akbar, tidak. Surah Al-Baqarah daripada 1 sampailah 286 ayat. Kelazatan qiyamul lail, kelazatan mendekatkan diri kepada Allah. Kita alhamdulillah qiyam juga. Yang kita baca, inna a'tainakal kautsar. Betul? Mengaku tak? Tengok muka pun tahu, sebab ustaz pun lebih kurang sama. Jadi imam surah Baqarah kita bantai. Kan, wabasyiril ladzina amanu, itu jadi imam. Solat sendiri, bismillahirrahmanirrahim wal as. Biasa kita baca. Jadi kelazatan itu, bila kita nak merasai kelazatan, maka sudah pasti kita akan rasa ketika mana kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kejap lagi kita akan tengok bagaimana kita nak mendekatkan diri dengan Allah dengan melakukan solat witir. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton Al-Kuliah yang menonton di TV, semoga apa yang kita nak sampaikan mengenai qiyamul lail, bila kita nak membangunkan ataupun nak mendirikan malam, terdapat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sampai dalam bulan Ramadan, Nabi berpesan, Nabi ingatkan kepada kita, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi,
Hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi, iaitu sesiapa yang mendirikan malam Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh pengharapan ganjaran pahala daripada Allah, maka apa yang Allah akan bagi? Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah akan ampunkan segala dosa yang telah dilakukan yang lalu. Dan bila kita qiyamul lail, lagi-lagi dalam bulan Ramadan, maka sudah pasti ada satu hadis Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Dan Allah tanya 3 perkara. Ni di dalam hadis Qudsi, 3 perkara setiap malam. Bila? Kata para alim ulama, pada 1/3 malam. Yakni pada pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, Allah tanya, hal min da'in, siapa di kalangan kamu yang ada berdoa, fa astajibulah, aku nak perkenankan doa dia. Hal min mustaghfirin, siapa dalam kalangan kamu yang ada minta istighfar, fa aghfirulah, aku nak ampunkan dosa dia. Siapa dalam kalangan kamu yang ada berhajat, kata Nabi SAW, maka aku akan perkenankan hajatnya. Allahu Akbar. Syukur kita dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Kalau selalu malam-malam hari kita susah nak bangun malam, kita tuduh syaitan. Saya tak boleh bangun, ni semua kerja syaitan lah ni. Tapi bila sampai bulan Ramadan, syaitan pun pelik. Kalau sebelum Ramadan kata aku yang ganggu. Tapi dalam bulan Ramadan kan Nabi sebut, wasuffidat asyayatin, syaitan ini telah dibelenggu. Tiba-tiba kita tak bangun juga qiyamul lail. Jadi kita kena tanya sama-sama iman kita. Maka kata para alim ulama, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita nak berqiyamul lail? Jadi Ustaz nak tunjukkan sedikit praktikal. Ketika mana kita nak malam hari, kita nak tidur, apa yang perlu kita buat? Maka kata para alim ulama, yang pertamanya hendaklah berdasarkan hadis, kita berwuduk seperti wuduknya solat. Ni nak qiyamul lail ni. Kejap lagi kita nak qiyamul lail, kita nak bangun malam, sebab kita dah fasa yang mana 10 yang terawal. Kita nak fokuskan 10 malam terakhir nanti. Jadi kata ulama, kalau kita nak bangun malam, yang pertama kita kena wuduk sebelum tidur. Wuduk seperti wuduknya solat. Yang kedua, apa perlu kita buat? Maka kata Nabi SAW dalam hadis, bersihkan tempat tidur. Gunakan izar. Kan izar ni macam kain, kita ambil kain ni, ni kita buat praktikal. Ni bayangkan tempat tidur. Kan tempat tidur. Tilam yang paling empuk. Kat masjid ni, kalau waktu khutbah, orang lelaki dia duduk, dia boleh tidur. Hebat orang lelaki ni. Jadi kata ulama, contohlah, ni contoh, macam mana kita nak buat? Ambil kain, kibaskan. Macam tu, kibaskan. Tepi, depan. Sebab apa? Sebab kata Nabi dalam hadis, kita tak tahu apa yang telah kamu tinggalkan, apa yang berada di atas katil. Sunnah. Sebab kita tak tahu, mungkin ada syaitan yang tu yang kita seronok duduk syaitan sebelah kita. Kadang-kadang bukan saja syaitan, kalajengking, semut. Sebab tu Nabi SAW suruh kita kibas. Jadi saya nak berikan soalan penonton, kalau ada yang nak tanya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hidayat bin Muhammad Yusman daripada Bandar Seri Putra. Saya nak bertanya, apakah persediaan yang dilakukan baginda untuk bangun qiyamul lail? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada adik Hidayat. Masya Allah. Satu soalan yang baik. Persediaan apa yang kita perlu buat ketika mana kita nak bangun qiyamul lail? Kalau tadi kita dah sebut ada beberapa. Yang pertama kita berwuduk. Yang kedua, sunat untuk kita kibas tempat tidur dengan kita menyebut bismillah. Selesai. Tapi sebelum tu, kalau kita boleh, ada ruang, ada waktu, kita kena qailulah, tidur sebentar.
Maknanya pada waktu sebelum daripada Zuhur, kata ulama, sebelum daripada Zuhur kalau boleh tidur sebentar. Tapi kalau kita tidur kadang-kadang bantainya 2 jam. Kena-kena pula Ramadan, makan pun tak boleh, apa tak boleh. Dia kata alang-alang boleh tidur ni 4 jam, rapat sampai dekat dengan asar. Dia sedikit saja kita tidur. Lebih kurang dalam 5 minit, 10 minit, 15 minit lebih kurang kata ulama begitu. Maka ia boleh menyebabkan kita bangun qiyamul lail. Itu jawapannya adik Hidayat. Dan ada lagi, untuk kita nak bangun, bukan itu saja. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya kita mengikuti sunnah Nabi sebelum tidur ni, Ustaz nak tunjuk praktikal waktu nak tidur. Yang pertama tadi kita dah sebut berwuduk. Yang kedua kita kibas dengan menyebut Bismillah. Yang ketiga apa kita buat? Kita duduk begini. Kemudian kita tadah tangan, kita baca 3 kul. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW yang mana sahabat meriwayatkan bahawa Nabi SAW ketika mana nak tidur, nak pergi untuk baring, untuk melelapkan mata, maka Nabi akan membaca 3 kul. Kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Kul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Kul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Nabi baca berapa kali? 3 kali. Caranya Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad sampai habis. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Kul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Kul a'udzu birabbin nas sampai habis. Kemudian apa yang Nabi buat? Nabi sapu daripada muka naik ke kepala, ke depan dulu. Sapu, ke bawah, kemudian ke belakang. Begini. Ustaz, yang belakang ni tak sampai. Yang tak sampai jangan panggil bini. Yang tolong sapu, tak perlu. Yang mana sampai kata ulama. Maknanya kita baca, sapu daripada muka, naik ke kepala, turun. Ini seperti mana yang disebutkan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ke depan, kemudian ke belakang. Yang mana sampai. Buat sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian tadah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Sampai habis. Sambung surah Al-Falaq, surah An-Nas. Sapu. Kemudian selepas daripada tu, kita tidur. Dan tidur pun ada sunnahnya. Bagaimana diajarkan oleh Nabi SAW bila kita nak tidur? Maka Nabi ajarkan tidurlah di belah lambung kanan. Kita kadang-kadang tidur begitu kita tidur. Kan? Tapi sunnahnya kita tidur di sebelah lambung kanan. Memang ada lagi amalan-amalan. Kita baca di akhir surah Al-Baqarah. Memang banyak sebenarnya amalan-amalan yang boleh dibuat. Tetapi kita nak meringankan. Permulaannya kita berwuduk. Kita bersihkan tempat tidur kita dengan Bismillah. Kita baca 3 kul. Disapukan sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian kita tidur di lambung kanan. Dengan niat, ada niatnya. Ya Allah, bantulah aku untuk bangun malam hari. InsyaAllah, cuba buat malam ni, insyaAllah Allah akan bangunkan kita. Jadi kita tidur di lambung. Nampak? Tidur pun buat praktikal. Pernah tengok ustaz tidur? Tak pernah tengok ustaz tidur. Selalu tengok kat TV je. Ni ustaz nak tidur. Bila kita dah kibas tadi, kita tidur. Lambung kanan, saya belah kanan ni, letakkan tangan kanan di kepala begini, tidur. Bismillah. Jangan lena ni tidur begini lambung kanan. Senyap pula Jadi kita tidur di belah lambung kanan. Maknanya tidur lambung kanan. Ada orang tanya, Ustaz, sekiranya selepas daripada tu bangun-bangun dah tak jadi dah lambung kanan. Dah tertiarap bawah katil lah. Maka tidak jadi masalah ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Yang penting permulaannya itu. Di sebelah lambung kanan. Dan kemudian bila kita dah bangun malam hari kita nak qiyamul lail. Apa yang perlu kita buat? Daripada tadi kita bangun, kan saya tidur ni tadi, bangun. Tiba-tiba kita dah sedar malam hari itu kita dah sedar, kita bangun. Sudah pasti doa tidur, doa bangun tidur, kita kena bacalah sunnah kita baca. Apa yang kita buat
satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya. Bila bangun tidur, bila dah habis baca doa bangun tidur, apa yang kita kena buat ibu-ibu ayah-ayah? Sunnahnya kita pergi melihat langit. Sunnah kita melihat langit. Bangun, kita bangun. Contohlah kita pergi tengok mana jendela rumah kita kan. Kalau rumah kita di tanah, kita pergilah keluar. Ni sunnah Nabi. Kemudian tengok langit. Dan kita mengangkat tangan berdoa. Baca surah Al-Imran. Tolong catat. Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Dalam satu riwayat 10 ayat yang terakhir dalam surah Al-Imran. Apa ayat dia? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Kalau ambil satu riwayat 2 ayat ini saja, kalau nak ambil 10 ayat pun tidak jadi masalah. Itulah sunnah ketika bangun daripada tidur. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Begitulah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana baginda Rasulullah nak tidur dan ketika mana Nabi bangun daripada tidur. Jadi Ustaz nampak tadi ada yang nak bertanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Amina, mualaf dari Thailand. Saya ada satu soalan nak tanya sama Ustaz. Apakah ada turun tal solat yang perlu dirikan semasa bangun qiyam mulai? Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Satu soalan yang subhanallah menarik. Bukan sahaja sahabat-sahabat mualaf kita ingin tahu apakah turutan solat yang kita nak lakukan. Maka jawapannya, adakah kita bila bangun malam kita nak buat solat tahajud dulu? Ataupun kita nak buat solat hajat dulu, ataupun kita nak buat solat taubat dulu. Kalau dikirakan solat-solat tu banyak juga Ustaz nak buat tu. Kan? Saya kalau solat subuh pun saya rasa dah berat, lagi nak solat tambah yang sunat-sunat ni. Sebab ada orang yang dia kadang-kadang bila dia nak solat malam hari, dia nak solat yang betul-betul dia nak lakukan. Jadi apa kata para alim ulama'? Maka sudah pasti kalau malam-malam bulan Ramadan ini, solat selepas daripada mengerjakan solat isyak, kita dah melakukan solat tarawih. Kemudian selepas habis solat tarawih, kita dah balik makan moreh, dah semua dah selesai. Kemudian kita balik rumah, kita dah buat dah amalan-amalan tadi. Kemudian bila kita bangun daripada malam, apa yang kita kena lakukan? Maka kata ulama' bergantung kepada waktu. Dan bergantung kepada kemampuan yang kita nak buat. Sebab kata ulama' kalau boleh lakukanlah solat mengikut kepada kemampuan. Ada satu kisah. Seorang wanita, bila Nabi SAW masuk dalam Masjid Nabawi, Nabi nampak ada satu utas tali yang diikat di sebelah kanan dan diikat di sebelah kiri. Nabi tanya tali ni kepada sahabat. Nabi tanya, tali ni siapa punya? Sebab tali tu daripada tiang kanan ke tiang kiri, dia pergi terus ke Muslimah. Maka kata sahabat, ni Zainab punya. Nabi tanya lagi, apa yang dia lakukan? Kata sahabat-sahabat, bila dia rasa tak mampu, dia akan tarik tali tu untuk dia bangun. Maka apa jawab Nabi? Nabi kata, solatlah bila kamu rasa mampu dan berehatlah ketika mana kamu tak rasa dalam keadaan kemampuan. Nampak? Sebab tu kita solat, berapa rakaat Ustaz? Atas kemampuan. Jadi kata ulama', sekiranya ada waktu, maka kita boleh melakukan solat yang pertama, kita boleh mulakan dengan solat taubat.
sekiranya ada waktu. Kemudian boleh diikuti dengan solat hajat sekiranya ada waktu. Tetapi yang paling penting, solat di malam hari itu adalah solat tahajud. Jadi kalau sekiranya tidak ada waktu, maka kena fokus pada solat tahajud. Dan ulama membicarakan sebenarnya dalam solat taubat, yang kita solat taubat, bila kita solat tahajud, contoh kita solat tahajud 2 rakaat, dalam itu juga ada taubat. Tanpa kita niat solat taubat. Sebab bila kita solat, kita istighfar tak pada Allah? Kita mohon tak keampunan pada Allah? Itulah taubat. Bila tahajud takkan kita tak minta keampunan Allah? Maka bagaimana niatnya? Sahaja aku solat tahajud 2 rakaat. Tak perlu kita sebut sahaja aku solat tahajud 2 rakaat, taubat, hajat. Tak perlu. Kenapa? Kerana dalam tahajud itu ada taubat. Dalam tahajud itu ada hajat. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata baginda Rasulullah, ma yakunu al-abdu min rabbihi, tidak ada yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya melainkan dalam keadaan sujud. Kata Nabi apa? Fa'aksirud doa, perbanyakkan doa. Kita doa tu hajat tak? Hajat. Maka dalam tahajud itu ada taubat dan dalam tahajud itu ada hajat. Sekiranya waktu tidak mencukupi dan itu sahaja kemampuan kita. Tetapi kalau kita mampu, kita nak asing-asingkan, tidak jadi masalah. Dan Ustaz nak fokuskan praktikal pada kali ini solat witir. Boleh? Solat witir. Ustaz, solat witir ni berapa rakaat? Maka kata Imam Syafi'i di dalam mazhab Syafi'i, yang paling afdal 3 rakaat 2 kali salam. Itu paling afdal. Tapi yang lagi afdal dia boleh 5 rakaat. Lagi afdal boleh 7 rakaat. Lagi afdal boleh 9 rakaat. Lagi afdal boleh 11 rakaat. Itu maksimum solat witir. Ustaz, 1 rakaat aci tak? Ni jenis nak 1 rakaat adik-adik. Boleh tak 1 rakaat? Boleh. Sebab witir itu ganjil, maka 1 rakaat itu ganjil. Jadi kebiasaan kita solat witir 2 rakaat, kemudian kita salam, kemudian 1 rakaat, kemudian kita salam. Betul? Baik, Ustaz nak tunjukkan praktikal. 2 rakaat, kemudian salam, 1 rakaat, kemudian kita salam, itu biasa. Yang 3 rakaat, 1 salam. Bagaimana? Baik. Bila kita sebut witir, solat witir, maka solat itu dinamakan solat ganjil. Kalau 2 rakaat itu, ulama sebut dia nama yang betulnya adalah syafa'. Syafa'. Ingat betul-betul? Kan kita buat solat witir ni 3 rakaat. 2 rakaat pertama yang kita buat tu, 2 rakaat itu kita sebut sahaja aku solat witir 2 rakaat. Betul? Sebenarnya, tapi tak salah. Yang kita buat tu tak salah kata ulama. Sebenarnya istilah yang betul adalah 2 rakaat itu genap ke ganjil? Genap. Genap ini namanya syafa'. Sahaja aku solat syafa' 2 rakaat. Kemudian witir tu yang mana? Yang 1 rakaat itu. Jelas? Tapi Ustaz, selama ni saya niat 2 rakaat itu witir Ustaz. Salah ataupun tidak? Tak salah. Tapi kurang tepat. Berdasarkan dalam surah Al-Fajr, wal-Fajr, walayalin nash, wasyafa'i, wal-watr. Syafa' dan watr. Syafa' genap, witir itu ganjil. Baik, kita nak fokus 3 rakaat. 1, salam. Sahaja aku solat witir 3 rakaat. Betul ke salah? Betul ke salah? Betul. Sebab 3 rakaat itu memang dah ganjil. 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allah, niat waktu ketika takbir. Allahu Akbar. Kemudian kita baca doa iftitah. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Dan surah apa yang kita nak baca? Boleh baca apa-apa sahaja surah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa sahaja surah yang kamu hafal daripada Quran.
Kadang-kadang kita tak hafal surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kadang-kadang tak hafal betul. Kita boleh hafal sahaja apa-apa surah. Qul ya ayyuhal kafirun pun tidak jadi masalah. Baik, selepas daripada tu kita rukuk. Allahu Akbar. Satu. Kan kita dah rukuk. Mengangkat takbir ketika nak rukuk itu sunnah. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan ketika kita nak i'tidal itu sunnah. Setiap rakaat. Kemudian kita sujud. Allahu Akbar. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Kita sujud kali kedua. Kemudian kita bangun. Allahu Akbar. Tanpa angkat tangan. Sebab angkat tangan itu bukan sunnah. Terus. Baca Al-Fatihah. Baca surah. Kemudian kita rukuk. Allahu Akbar. Rakaat yang kedua ni. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Sujud kali yang kedua. Kalau solat maghrib kita tahiyat awal. Yang beza 3 rakaat 1 salam ini tidak ada tahiyat awal. Ini berdasarkan pandangan dalam jumhur mazhab Syafi'i. Maknanya sujud yang kedua tadi. Kemudian kita terus bangun. Allahu Akbar. Angkat tangan. Disebabkan rakaat yang kedua itu tadi sunat mengangkat tangan selepas tahiyat awal. Cuma dalam witir kita tidak ada tahiyat awal. Dan bila rakaat yang ketiga, dah habis rakaat yang kedua tadi, tidak ada tahiyat awal, rakaat yang ketiga sama, kemudian kita bagi salam. Ustaz pendek kan? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Selesai ke solat witir kita? Selesai. Persoalannya, boleh ataupun tidak, kita solat witir, lepas isyak tu, lepas kita tarawih, kita dah solat witir bersama dengan imam. Kemudian bangun malam, kita solat tahajud, kemudian ada ataupun tidak witir? Maka jawapannya tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Dah buat witir tadi, selesai. Cuma sekiranya kita nak buat, ni sekiranya kita nak buat juga witir, maka kita solat selepas daripada tarawih dengan imam waktu isyak tu, kita buat apa? 2 rakaat, namanya syafa'. Boleh dipisahkan. Ulama kata boleh dipisahkan. Maknanya 2 rakaat kita buat 2 rakaat. Habis 2 rakaat, kemudian witir kejap lagi, dah tengah malam, dah hujung, kita dah habis solat tahajud, kita nak witir 1 rakaat. Boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh. Tapi yang afdal, samakan, jangan pisahkan. Maknanya kalau nak buat 3 rakaat, 2 rakaat kita buat, kemudian diikuti 1 rakaat tadi. Tetapi kalau kita nak pisahkan pun dibenarkan, maknanya 2 rakaat yang kita niat itu adalah sahaja aku solat syafa' 2 rakaat. Kemudian witir nanti di hujung, selepas kita bangun dah habis malam, kita witir. Maka kata ulama, jangan buat witir dalam 1 malam, 2 kali witir. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah, kita telah masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keampunan Allah, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ayuh sama-sama kita memberi wakaf, berinfak, bersedekah ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan para dai mu'alaf. Insya-Allah mereka akan keluar berdakwah di jalan Allah bagi menegakkan kalimah la ilaha illallah. 71,000 kaki persegi kita memerlukan tuan-tuan puan-puan untuk berwakaf, berinfak dalam bulan Ramadan. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah sediakan pelbagai ganjaran, pahala bagi mereka yang rebut, mereka yang berusaha, maka sudah pasti di sana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan walaupun yang kita lakukan itu sedikit, tetapi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala cukup besar. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan ingin membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Para penonton yang melihat di TV Al-Kuliah pun juga kita mengajak, ayo sama-sama sertai untuk kita membina, untuk melahirkan para da'i mualaf. Kita akan buat di Kampung Pego Alor Gajah. Alhamdulillah, kita telah mendapat kelulusan daripada Kerajaan Negeri Melaka. Kita dapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Melaka. Kita telah berjumpa dengan Sahibus Samahah Datuk Mufti Melaka. Kita telah mendapat kebenaran juga daripada Jabatan Agama Islam Melaka. Dan kita dapat kelulusan daripada Majlis Pembandaran Alor Gajah untuk membangunkan bangunan insya-Allah yang akan melahirkan para da'i mualaf. Kalau kita lihat hari ini sahabat-sahabat mualaf kita, bayangkan sekiranya mereka berdakwah di jalan Allah menggunakan dengan kepelbagaian bahasa mereka. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala dengan maksudnya, kami tidak akan utuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menerangkan tentang hukum hakam. Jadi ayo sama-sama kita membantu Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Dalam bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita berinfak. Mari sama-sama kita tingkatkan, inilah saham akhirat kita. Dan inilah yang kita nak tegakkan, kalimah yang paling mulia, iaitu kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah inilah yang kita ingin bawa sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, kita sekarang, kalau sebelum daripada ni, kita buka untuk cerucuk, piling. Dan sekarang ini kita memerlukan untuk nak membina bangunan 71,000 kaki persegi dengan satu kaki persegi RM350. Jadi ayo sama-sama para penonton yang dirahmati oleh Allah, kita berinfak, kita bersedekah dan kita melahirkan para da'i mu'alaf. 3 budaya yang besar kita ambil. Ada budaya Melayu, budaya Cina, budaya India, yang mana bila kita masuk dalam ruang solat, kita menyembah Allah yang Maha Esa, kerana nilai kita semua adalah nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari sama-sama kita menyumbang, kita berinfak, bersedekah dalam bulan yang penuh kemuliaan. Kita tutup bulan mulia yang penuh dengan keberkatan ini dengan kita berinfak, kita bersedekah insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa teruskan sentiasa melihat program-program Al-Bayan. Semoga Allah merahmati, Allah meredai. Teruskan berinfak insya-Allah. Semoga kita diberikan ganjaran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Kesimpulannya pada kali ini, kuliah yang kita lakukan, marilah sama-sama kita dirikan qiyamul lail untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa kita, munajat kita, Allah terima dan menjadi Ramadan yang terbaik insya-Allah. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.